Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani, salam Kerajaan Perpaduan. Malam ini kita sekali lagi ke udara dalam live bersama Datuk Lokman Nur Adam. Dan hari ini saya sekali lagi diminta oleh Datuk untuk orang kata menjadi moderator. Sebab saya dengar sejak semalam saya jadi moderator ni, orang kata view makin tinggi ya Tok. Kau perasan. Jadi Datuk minta sekali lagi. Isi bakul angkat sendiri. Jadi hari ni kita nak membincangkan topik yang hangat ya. Topik yang hangat dari negeri sebelah utara, negeri Kedah. Ya Tok. Ya. Ada satu himpunan yang diadakan solidariti untuk Sanusi. Kira-kira 700 peserta datang sebagai tanda sokongan kepada Menteri Besar itu sendiri. Dan kita dah mula mendengar ada ura-ura Kerajaan Perikatan Nasional ni PAS ni nak naikkan balik Datuk Seri Mukhris Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah. Jadi kita tengok Sanusi ni dah mula Panik. Panik. Dia dah mula tak tenang, dah mula tak tidur malam. Kalau Tok lah, sebelum saya bagi kat Tok kan, saya bagi pandangan saya dulu lah. Kalau saya nak Sanusi lagi. Kalau saya nak Sanusi lagi, terus menjadi Menteri Besar Kedah. Saya pun kalau boleh nak Sanusi lagi. Biar air di Kedah tu biar tak ada. Tak, kalau Sanusi masih Menteri Besar Kedah, mana tahu semua negeri dekat Malaysia ni Kedah punya. Jadi Tok, apa pandangan Tok tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan, malam ni saya bersama saudara Rafhan, bukan Rafizi Rafizi bapak saya. Rafizi bapak dah. Rafhan Rafizi. Tapi bapak dia Sanusi. Bapak dia PAS kan? Bapak dia PAS. Bapak dia orang kuat PAS, tuan-tuan. Semalam bapak dia tegur kita punya baju t-shirt ni tidak melambangkan Islam. Kau semalam tu lah kau pakai baju. Kau pakai baju apa ni? Apa gambar perempuan? Siapa perempuan artis tu? Billie Eilish. Billie Eilish. Ini baju hard rock tu nampak. Hard rock kan? Baju bandel tu, baju bandel. Nampak memang kau ni liberal lah. Okey tuan-tuan. Hari ni nampaklah semakin hari Sanusi ni semakin risau, kedudukan dia semakin terancam. Bila mana satu demi satu program solidariti untuk Sanusi diadakan, kerana hari ini bukan setakat Bersatu sudah mula tidak selesa dengan Sanusi, bukan setakat PAS pun sudah mula tak selesa dengan Sanusi. Kabar angin, kabar angin. Ni kabar angin tuan-tuan, dengar boleh, percaya jangan. Kabar angin mengatakan bahawa pihak istana pun dah tak boleh tahan dengan Sanusi ni, sampai ke gambaran yang diberikan, tolonglah kalahkan dia ni. Jadi saudara, itu sebab hari ni pihak Bersatu dengan pihak PAS ni dikabarkan berusaha untuk mengangkat Mukhris Mahathir sebagai calon calon Menteri Besar. Memanglah, biarlah dia orang berusaha kan. Menang belum tahu. Dia orang nak berusaha tak ada masalah tuan-tuan. Tidak ada yang akan mengganggu sama ada yang hidup ataupun yang mati. Nak berusaha okey je, kita okey kan. Tetapi persoalan dia saudara kan, saya bimbang takut mula-mula dia orang pakai gambar Mukhris sebagai poster boy, dengan harapan tang hujung nanti mereka akan letak balik Sanusi. Tapi berdasarkan maklumat yang saya ada kemungkinan besar sekiranya nama Sanusi ini dicalonkan semula, kalaulah na'udzubillah min zalik lah, kalau dia orang menang, kalau nama Sanusi ini dicalonkan semula sebagai calon Menteri Besar daripada Perikatan Nasional, kebarangkalian peristiwa di Johor
akan berlaku. Maknanya ke bawah duit tuanku mungkin akan minta 2 nama lagi. Masa tu kita dah tahulah jawapan dia. Kan? Selamat tinggal Sanusi. Okey, malam ni tuan-tuan banyak kita nak bincang ni. Betul. Banyak isu-isu panas yang apa ni kita perlu jawab. Yang mana yang kita dah jawab, kalau ada lagi yang masih tak faham, boleh juga salurkan jawapan anda di talian 017 tuan-tuan masih tumpul lagi otak kalkulasi. 017 330 5275 017 330 5275. Hafiz tolong tag benda ni ke dalam pin. Tolong pin. Okey, Tok. Sangat Hafiz ni. Okey, seterusnya. Hari ni Tan Sri Noh Omar sekali lagi mengeluarkan kenyataan. Dia kata kalaulah Presiden UMNO betul-betul ikhlas nak terima balik orang-orang yang digantung ni, individu panglima perang budak hitam yang digantung ni, beliau minta kalau betul ikhlas, minta penggantungan ni dibatalkan secara automatik. Macam mana tu? Apa istimewanya Noh Omar ni? Sedangkan dia hanya digantung, dia minta supaya dia dipecat. Dah kena pecat, dia nak supaya dia tak perlu merayu, parti pula ikhlas. Dia ingat dia siapa? Dia ingat dia siapa? Kita bukan tak tahu dia tak boleh bertanding. Bersatu pun tak nak dia bertanding. Dan dia pun tak berani bertanding kerana takut kes dia dekat apa ni, kes lama dia tu akan dibuka balik. SPRM dah tunggu masa je ni kan. Kita bukan tak tahu. Sebenarnya itu je sebabnya. Tetapi kena faham juga, kita dah terangkan semalam, Datuk Seri Zahid bila dia diminta untuk mempertimbangkan untuk menerima balik ahli-ahli UMNO yang telah pun dipecat, ahli-ahli UMNO yang telah pun digantung ini, Datuk Zahid cakap dia terbuka untuk mempertimbangkan. Tetapi kategori manusia yang macam mana? Bukan geng-geng 10 budak hitam ni. Yang kita terbuka untuk mempertimbangkan orang yang menunjukkan keikhlasan, masih setia pada parti, masih sayang dengan parti. Bukan manusia-manusia yang tak dapat jadi calon je, terus memboikot calon pilihan raya yang parti letak di situ menggantikan dia. Bukan Noh Omar. Ini kena faham. Ini kena faham. Jadi maknanya yang ahli parlimen. So Noh Omar ni tak payah perasan lah. Dia dah declare rasanya kan, dia nak pergi ke Perikatan Nasional. Malah dia dah declare nak bertanding atas Perikatan Nasional. Cuma lepas tu baru dia tahu, kita orang pun belum lagi sebut nama kau nak jadi calon. Kau dah mendahului pengurusi Perikatan Nasional. Dia dah mendahului Muhyiddin Yassin pula mengumumkan dia yang akan menjadi calon Perikatan Nasional. Last kali tak berani. Hantar anak je. Maknanya dialah yang flip-flop. Tanjung Karang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim flip-flop. Rupanya Noh Omar yang flip-flop. Dia sebenarnya kalau flip-flop itu benda yang baik. Contohnya macam Datuk Seri Anwar tadi menjawab Muhyiddin Yassin. Alhamdulillah lah, nasib baik dia tak tercirit hari ni. Dia hadir. Tetapi persoalan dia, kalau flip-flop, contohnya lah keputusan kerajaan terdahulu nak membatalkan subsidi gula dengan subsidi subsidi telur dengan subsidi ayam kan. Tetapi Datuk Seri Anwar tahu itu akan membebankan rakyat. Maka dia pun membuat keputusan membatalkan rancangan ataupun keputusan terdahulu, kerajaan terdahulu untuk membatalkan subsidi telur dengan ayam. Jadi maknanya subsidi telur dengan ayam masih diteruskan. Jadi itu yang Datuk Seri Anwar kata, kalau dia dituduh flip-flop atas perkara-perkara yang menguntungkan rakyat, tak apa. Tak ada masalah. Sama juga orang duk kata
tentang apa ni, contohnya macam fakulti pengigian, pelajar-pelajar pengigian dan juga kedoktoran, tajaan JPA. Kerajaan sebelum ni dah putuskan berhentikan. Sebab apa berhentikan? Sebab dah ada lambakan doktor-doktor gigi dan juga doktor perubatan di pasaran. Takut lepas ni nanti dia orang tak boleh bekerja, kan? Dah ada lambakan banyak. Tapi bila banyak rintihan mak bapak dan sebagainya, kan, yang mahukan anak-anak ni terus dapat tajaan daripada JPA, maka Datuk Seri Anwar mengambil keputusan membatalkan cadangan untuk menghentikan beasiswa JPA kepada pelajar-pelajar perubatan dan juga farmasi dan juga doktor gigi. Tiga ni. Tapi itu So tak ada masalah. Keputusan kerajaan dulu juga. Yalah, dia keputusan kerajaan dulu, sepatutnya dah implement, dia batalkan implementation tu. Dia tangguhkan. Maknanya masih lagi kita biayai. Benda tu tak ada masalah. Bagi saya ialah termasuk juga ada keputusan-keputusan yang terdahulu. Contohnya dulu dia mengatakan bahawa kalau menang kita akan turunkan harga minyak. Lepas dia menjadi kerajaan, dia menyedari bahawa kalau dia bagi subsidi minyak, 75% subsidi minyak itu pergi kepada golongan the M40 dan the top 20. So, subsidi minyak ni, ini ialah bantuan kerajaan kepada rakyat dia. So, siapa yang sepatutnya dibantu? Yang sepatutnya dibantu ialah orang susah, bukannya orang kaya. Kan? Kalau bantuan duit daripada pembayar cukai, kita nak bantu, kita bantulah B40 dulu, golongan yang betul-betul miskin. Ada lebih kita bantu M40, ada lebih lagi baru kita bantu the top 20. So, bila dia mengambil keputusan bahawa tidak ada subsidi untuk minyak, itu tak boleh dikatakan, itu memanglah flip-flop kan. Tapi dia terimalah hakikat kerana benda itulah yang terbaik untuk rakyat. Kan? Kita hanya bagi subsidi kepada orang yang betul-betul memerlukan. Tapi kalau tengok pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap soal turunkan harga minyak ni, itu PRU yang sebelum ni. Itu pun PRU 15 pun tak sebut pun. Dia cakap berdasarkan sekiranya Pakatan Harapan berjaya memerintah. Itu pun dia cakap sebelum pilihan raya umum yang ke-13. Dia pun tak ada masa pilihan raya umum yang ke-14, dia berada dalam penjara, kan. Pilihan raya umum ke-15 dia ada janji tak? Tak ada. Tak ada sebut pasal minyak. Tapi adalah kawan-kawan yang lain mungkin ada sebut, kan. Cuma persoalannya lepas memerintah ini, alhamdulillah akhirnya dia bersetuju dengan apa yang dilaksanakan oleh Barisan Nasional dulu. Kita memberikan bantuan secara subsidi bersasar kepada kumpulan sasaran yang betul, yang betul-betul memerlukan. Bukan subsidi itu pergi kepada orang kaya lebih. Lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak kereta dia, lagi banyak subsidi dia dapat. That is very wrong. Okey, Tok, soalan daripada studio baru sebentar tadi, lebih kurang dalam 2 jam yang lepas, Khairi Jamaluddin ada upload status tak minat kembali kepada UMNO jika perlu jadi Lokman Adam. So, Tok, komen sikit, Tok. Dia pun dah buat roadshow, dah panggil pegawai-pegawai lama dia untuk buat program apa? National Leadership apa benda? NPC. Dia dah memang dia bukan ada cita-cita nak balik pada UMNO lah. Kan? So tak payah ambil kisahlah pasal UMNO ni. Kita bukan tujukan kepada dia pun. Pelawaan yang dibuat oleh Datuk Zahid ialah di atas desakan pergerakan pemuda yang minta supaya orang macam Khairi Jamaluddin. Mungkin Ketua Pemuda ni nampak Khairi Jamaluddin ni sebagai aset. Kita nampak sebagai sampah je. Kan? Ketua Pemuda ni kepala lain sikit. So itu hak Ketua Pemuda. Dia nampak orang macam H2O ni sebagai aset.
patutnya kita ni bertaut kembali dengan orang-orang yang khianat parti ni. Bagi kita, kalau kau ambil balik duri dan daging ni, bala kepada parti, jahanam parti, kan? Orang yang ada masalah disiplin ni, kita ambil tindakan. Lepas tu kita bagi masa lah. Kalau dia nak bertaubat, bolehlah kita pertimbangkan. Itu pun kalau dia merayu. Ini dia pun dah cakap dia tak akan merayu. Isyamuddin pun dah cakap dia tak akan merayu. Malah dia tak nak mengaku dia salah. Dia kata, saya pun sampai sekarang tak tahu apa salah saya. Bodoh. Kau macam bodoh, memang bodoh pun. Kan? Kita dah bagi tahu banyak kali dah apa kau buat yang menyebabkan kau ni dipecat, digantung. Kan? Takkanlah tak faham lagi. Dia buat tak faham. Dia buat tak faham. Okey. Itu tadi kita ada sebut pasal lebih kurang manifesto lah pasal minyak apa semua kan. Sebelum PRU yang ke-15, sebelum bergabung menjadi sebuah kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan dengan manifesto mereka sendiri, Barisan Nasional dengan manifesto mereka sendiri. Jadi bila dah menjadi sebuah kerajaan perpaduan, jadi kerajaan perpaduan ni dipandukan dengan manifesto gabungan mana? Sama ada PH ataupun BN. Okey. Bila tidak ada satu kerajaan pun, tidak ada satu parti pun yang berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, maknanya rakyat menolak semua manifesto. Bila rakyat menolak semua manifesto, BN tolak, manifesto PH tolak, manifesto PN pun ditolak, maka Datuk Seri Anwar mengarahkan supaya sebuah jawatan kuasa dibentuk untuk mengkaji manifesto semua parti di dalam kerajaan perpaduan. Pilih yang terbaik, yang mana mampu kita laksanakan, maka kita laksanakan melalui belanjawan negara setiap tahun. Sebenarnya ada di kalangan di dalam apa yang terkandung di dalam bajet 2023 tu, sebahagian daripadanya adalah manifesto-manifesto yang ada yang dibawa oleh parti-parti daripada 19 parti ni. Okey. Okey, Tok. Ya. Sekejap. Ada satu isu saya dah lama dah nak tanya Datuk ni. Isu apa? Kecoh di parlimen tentang makanan tradisi Malaysia. Bak kuteh sebut. Saya pun tak pandai nak sebut. Bak kuteh. Ya. Jadi ini dimainkan oleh Perikatan Nasional. Dahlah mereka kata kerajaan perpaduan ni sejak naik kerajaan perpaduan ni Islam dan Melayu makin terancam. Kemudian dihangatkan lagi dengan isu bak kuteh ni nak dijadikan makanan tradisi Malaysia tu. Apa respon tu? Okey, sebenarnya Timbalan Menteri Pelancongan nama dia siapa nama ni? Lelaki tu kan? Ya. Si anak Akbahan Firdaus Khan Timbalan Menteri Pelancongan sudah pun menjawab di dalam Khairul Firdaus Akbar Khan. Firdaus Akbar Khan. Saya nak bagi tuan-tuan tengok. Memanglah dalam senarai makanan-makanan kebangsaan itu tak ada pun disenaraikan bak kuteh. Okey, tengok ni jawapan daripada Timbalan Menteri. Saya nak bertanya, sejak bilakah bak kuteh ni menjadi makanan tradisi di Malaysia? Sebab dalam saya melihat 10 makanan tradisional paling popular di Malaysia tak ada bak kuteh. 30 makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia tidak ada bak kuteh. Saya boleh baca sikit. Nasi lemak, kuih bahulu, gula melaka, ketupat, cak kuih teo, mi sizzling, bubur nasi, tong yuan, kuih bulan, kuih bakul, muruku, tosai, idli. Yang bertanya ni Tak ada YB Langkawi. Soalannya, Ya Muhammad, nombor satu, sejak bila bak kuteh dimasukkan dalam makanan ini? Adakah menteri bersetuju nak masukkan ke dalam
permohonan yang diminta oleh Tebrau tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Abang Ahmad Langkawi. Untuk kita masukkan setiap jenis makanan sebagai kategori makanan warisan, saya sedikit sebanyak bersetuju dengan pandangannya Muhammad Langkawi. Kerana ianya memerlukan satu prospek makanan yang boleh dimakan oleh kesemua rakyat Malaysia. Kalau bak kutih itu menyediakan bak kutih ayam, bolehlah yang Muhammad Langkawi. Tetapi kalau bak kutih yang Putih tu babi. dibangkitkan oleh yang Muhammad Tebrau, dia tak bagi secara spesifik bak kutih jenis apa. Dan saya pun tak boleh jawab secara spesifik. Tapi pokoknya di sini, untuk kita memasukkan makanan warisan ni, ianya harus boleh dimakan dan dirasai oleh kesemua kaum di negara kita ni. Sekian, terima kasih. Itu jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Dah terang lagi bersuluh. Tapi kita tengok benda ni masih lagi diviralkan, tak habis-habis lagi. Tak settle lagi. Tak ada modal. Itu pun kita pun haraplah YB daripada mana tadi? Tebrau. Kan? Cerdik sikit lah kan. Kalau nak bangkitkan benda-benda macam ni pun time dekat dengan pilihan raya ni, pilihlah isu-isu yang tidak menyentuh sensitiviti kaum lain. Kan? Penting tu kan. Nak menang pilihan raya ke tak nak? Memanglah kita tak ada pilihan raya negeri dekat Johor. Memang tak ada pilihan raya negeri dekat apa ni Tebrau kan. Tetapi janganlah sampai kenyataan yang kita keluarkan, persoalan yang kita bangkitkan itu memberi kesan kepada kawan-kawan di Kedah, Kelantan, Terengganu, di Selangor, di Negeri Sembilan dan di Pulau Pinang kan. Benda ni penting. Jangan fikir pasal parti dia sajalah, fikirlah pasal parti orang lain yang bertanding juga. Amanah pun bertanding, UMNO pun bertanding, PKR pun bertanding. Benda-benda ni lah. Jaga sensitiviti. Okey, silakan. Okey, soalan studio Okey, Presiden PAS Abdul Hadi Awang tadi dia ada keluar kenyataan. Dia menggambarkan kerajaan negara ni menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan bisu. Jadi di sini tu soalan dia, dekat Terengganu ada isu tanah. Itu kau menjawab. Dia tak ada soalan lain. Biarlah aku yang jawab. Ada isu tanah dan sebagainya, tapi dia faham. Dia tak Haji Hadi cuma nampak seolah-olah BN kerajaan ni semua dikelilingi oleh syaitan bisu. Dia kata kita dikelilingi oleh syaitan bisu. Tapi masalahnya hari ni PAS, mereka yang menjadi syaitan tu. Bukan ada orang keliling dia. Dialah yang jadi syaitan yang bukan bisu. Syaitan yang ngap, lepas tu dia dia tak bisu. Dia syaitan, lepas tu dia ini lagi bahaya. Syaitan yang ngap, habis bersih tanah. Contohnya tanah yang Haji Hadi bagi kepada Koperasi Insaf, nilai 29.3 juta ringgit, dia jual dengan harga 550,000 saja. Ada orang PAS cakap tak ada. Lebih daripada syaitan bisu. Lepas tu dia jual balik kepada kerajaan negeri dengan harga 6.7 juta. Senyap juga. Telan dapat Ko Insaf 6.15 juta. Kemudian kita tengok tanah tu pula datangnya tukar daripada Haji Hadi, tukar pergi ke Samsuri menjadi Menteri Besar, bagi pula Khairunisa, NGO isteri kepada Sanusi, Samsuri, isteri kepada Menteri Besar Terengganu. Dia bagi dengan harga lagi murah, 500,000. Diskaun berapa banyak? 98.2%. Naya babe, kalau misalnya lepas ni dia orang bungkus dekat Terengganu ni,
Dia orang nak cari duit mudah, dia jual dengan harga 29.3 juta tanah tu atas angin je. Khairunisa ni, isteri MB Terengganu punya ni boleh untung lebih kurang 60 kali ganda. Boleh pergi Auckland lah. Oh, boleh pergi Auckland lagi sekali. boleh sewa balik Porsche Macan. Boleh pergi balik hari. Macan. Macan. Porsche Macan. Mesti Sanusi tengyang-nyang keseronokan bercuti Samsuri tu. Samsuri. Tak tahulah yang nama depan S ni memang perangai hodoh. Tak habis lagi yang tu. Koperasi Khidmat pula. Khidmat pula dapat tanah 11.84 ekar. Bukan 11.84 juta punya nilai. Boleh dapat pula. Tak habis-habis dia orang ni. Habis tanah kerajaan negeri Terengganu disapu bersih. Ada orang-orang PAS bersuara? Tak ada. Habis. Kan? Bukan setakat syaitan bisu, syaitan bisik. Diam. Kan? Kemudian bila dia dapat duit daripada Nikaji, duit dah dululah. Kan? Duit judi, ada dia orang menegur? Tak ada. Dia oranglah syaitan yang menerimanya. Daripada 8 cabutan dia naikkan 22 cabutan. Siapa yang dapat manfaat? Mereka lah yang mendapat manfaat. Tak payah pun dibisik oleh syaitan-syaitan bisu. Dia oranglah syaitan yang bisu. Termasuklah dana jana wibawa dan sebagainya. So tak payah duk sembang lah Haji Adi ni. Tak payah duk sembang. Okey. Tu kenal Fahmi Reza tu? Fahmi Reza. Yang pelukis. Yang pelukis tu lah. Kenapa dengan dia? Hari ni menggelabah walaun ni. Un ni. Tu nak beli nombor plate pusing. Betul. Dia menggelabah walaun. Saya tak faham lah kenapa. Sebab anak saya belajar kat USIM ni kan. Cubalah dia ambil nombor plate yang molek sikit. Kan? You lain boleh je buat you kan. You lain macam UAE, UUM, UM. Un tu dah macam walaun. Kan? Tak apalah. Okey, Fahmi Reza tu dia ada mengeluarkan satu satira untuk Sanusi. Walaun ni bila Fahmi Reza buat untuk PMX, habis semua tempat dia share. Dia share lah semua. Tapi bila Fahmi Reza buat untuk Sanusi, dia mengamuk. Tak ada pula dia orang share kan? Tak ada. Dia orang mengamuk, dia kata masuk neraka lah, apalah. Tu bila kena tang orang. Itulah perangai un. Walaun. Okey. Peace, soalan. Lemah. Kita soalan WhatsApp. Kita suruh dia keluarkan soalan tapi tapis pun makan masa. Okey, ada kawan-kawan yang di TikTok yang nak bertanyakan sebarang soalan. Ada soalan studio tu. Ya, soalan studio. Okey, kita ada nampak dekat media sosial parti muda ni main naratif menunjukkan yang bahawa kerajaan perpaduan ni ada lagi ke parti muda ni? Yang kerajaan perpaduan ni tak kotakan janji berkenaan LCS dan sebagainya kan. Jadi apa pandangan tu? Mungkin kalau kita buang parti muda ni lebih bagus atau macam mana? Parti muda ni ada pun tak menambah, tak ada pun tak berkurang. Jadi bagi saya lah kita kalau nak bawa seseorang untuk masuk dalam kerajaan perpaduan ini, kita kena pastikan dia betul-betul dengan kita. Kalau dia masuk dalam kerajaan perpaduan untuk menjadi telinga dan mata kepada Tun Dr. Mahathir, lebih baiklah daripada 148 ada 2/3 ni, tinggal 147 pun tak apa, still okay, tak ada masalah. Dia ada kawan dengan Papa Gomo. Kan? Lagipun kes dia dengan Gomo tu belum selesai lagi. Kan? Tisu dia koyak, baru Papa Gomo buat macam ini, tisu dia koyak. Kan? Itu baru Papa Gomo buat macam ini. Belum lagi Hazmin lagi.
Kan? Belum lagi si apa nama? Haziq lagi mengoyakkan tisu-tisu dia yang lembut tu. Sadik. Waalaikumsalam Wan. Tak, ini ada orang tanya tu Dia kata salam Tok. Ya, waalaikumsalam. Adakah UMNO dalam kerajaan perpaduan ni boleh menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang? Tidak ada apa yang mustahil kerana setakat hari ini belum ada seorang pun Perdana Menteri daripada Malaysia ni, di dalam Malaysia ni yang bukan datang daripada UMNO. Betul. Tak ada. Semua kilang UMNO tu. Semua daripada kilang UMNO. Belum ada lagi yang lahir-lahir PAS, tak ada. PAS pun daripada UMNO juga. Tapi belum ada lagi lah walaupun PAS yang jadi yang jadi apa ni Perdana Menteri. Tak simpang. Datuk Seri Anwar bekas timbalan Presiden UMNO. Okey, Hang Oden dengan Firdaus. Ya, Cik Firdaus. Ya, Cik Firdaus. Assalamualaikum Tok. Azwan, waalaikumsalam. Silakan. Tadi Datuk ada sebut nama Tun Mahathir, saya pun tegak hati nak bercakap sesuatu. Oh, awak ada kena-mengena dengan Mahathir ke? Saya? Tak ada. Oh, tak ada Bukan daripada Kerala Kerana Okey. Silakan. Hai. Kena sidai tu. Kau kena sidai ke? Cakap. Tak ada dah. Okey. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa? Saya Muhammad Hazwan. Muhammad Azwan. Ya, Wan. Dari Melaka. Saya ingin bertanya dengan Datuk. Okey. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, saya ada dengar lah kawan-kawan dari Pakatan Harapan Perpaduan ada beritahu. Betul ke Datuk Seri Mukris bakal calon Menteri Besar Kedah akan ganti Sanusi? Kita dengar-dengar pun kawan-kawan dalam Perikatan Nasional dah tahu bahawa ke bawah Duli Tuanku ni tak nak Sanusi ni. Jadi memang nama Mukris ni antara calon favourite untuk menggantikan Sanusi lah. Ini berita yang kita terima mungkin dia kabar angin tapi kalau misalnya nama Sanusi dicalonkan balik sebagai Menteri Besar kita dengar, kalau kita dengar ketika tu ke bawah Duli Tuanku minta 3 nama, hampir pastilah. Hampir pasti. Okey? Ada soalan lain? Soalan. Ya, tadi kita dah jawab sebenarnya ni. Soalan yang kedua, Datuk. Ya. Saya ingin tahulah. Kalau ikut perundangan AOS, minta maaf cakap Datuk, saya memang penyokong PAS zaman Tuan Guru Ni Aziz lah. Okey. Jalan terus. Soalan. Dah sesat, tapi boleh ke haramkan parti PAS di Malaysia? Oh, ini. Kau kena tunggu aku jadi Menteri Dalam Negeri lah. Jawapan tu kena tanya dengan Menteri Dalam Negeri lah. Boleh ke diharamkan parti PAS ni kan? Kalau tanya dengan saya, sesiapa saja yang menunggang agama ni, kita memang kena betulkan ni. Tak boleh bagi can. Betul. Okey. Terima kasih Azwan. Kau carilah soalan power sikit. Cuba invite Atan Likas ni. Dengar cerita Atan Likas dah istihar masuk Perikatan Nasional ni. Kau ajaklah dia datang sini. Papa gomok ke? Dia tengah gomok tengah live. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya orang muda tu, baru 20 tahun. Oh, bukan parti muda Bukan. Okey, alhamdulillah. Okey tu. Orang muda penting. Saya orang muda baru 20 tahun ni. Jadi saya tertarik dengan UMNO disebabkan jasa UMNO terhadap negara kita. Terima kasih. Sejak penubuhan dia. Ya.
nak meyakinkan orang muda macam saya supaya sentiasa sokong aku? Okey, bagi saya kita kena pastikan orang muda ni orang muda ni dia jiwa dia rebellious rebellious ni jiwa dia memberontak. Jadi pemimpin-pemimpin UMNO ni daripada masa ke semasa, kalau dia nak dapat keyakinan orang muda, dia kena bicarakan isu-isu rakyat. Tak semestinya dia bicarakan isu orang muda saja. Maknanya mereka ni kena jadi lidah dan juru bicara rakyat. Tentang soal kenaikan harga barang mendadak, tentang soal kezaliman sistem undang-undang, tentang soal penyalahgunaan kuasa, tentang soal korupsi dan sebagainya. Kita tengok kan, dulu macam Datuk Seri Anwar ni, orang muda tak berapa gemar kan. Tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, kita tengok bila dia turun, dia menyantuni orang muda, dia berani untuk beradab dengan orang muda. Orang muda ni nak tengok orang berani Kita tak nafikan juga orang muda di Kedah ramai juga yang minat dengan walaun bernama Sanusi ni. Itu kita jangan nafikan dia pun ada dia punya follower sebabnya orang muda suka dengan style Sanusi ni dia jenis cakap main lepas dia jenis hemoy kan. Ada orang muda suka juga orang-orang macam ni. Itu sebab kita orang-orang UMNO ni, termasuklah pemuda UMNO ni, kita kena merakyat. Kita kena bawa isu-isu rakyat. Tidak semestinya bila kita bawa isu rakyat itu kita kena bawa orang macam KJ ke, orang macam Isyamuddin ke kan. Sebab orang-orang ni tidak ada track record berjaya menarik golongan muda. Bila kita bagi kuasa kepada KJ untuk menjadi menteri belia, dia gagal tarik orang muda. Kita bagi dia untuk lead untuk bawa TN50, dia gagal. Buatlah video pendek ke dengan Bani Daik Imran ke apa semua, akhirnya gagal. Tidak berjaya untuk menarik orang muda. Isyamuddin pun walaupun dia sengih sampai ke telinga sepanjang masa, sehingga hari ini saya tak nampak ciri-ciri dia boleh menarik generasi muda. So kita kena lahirkan di kalangan pemuda-pemuda UMNO, puteri UMNO kita kena ada kita punya juru cakap kita di kalangan orang muda yang boleh berbahasa senada dengan orang muda. Dan orang-orang tua dalam UMNO ni pun bukan bermakna mereka ni tidak boleh contribute untuk menarik orang muda untuk bersama dengan kita. Macam saya cakap tadi, orang muda suka pemimpin-pemimpin yang bela nasib rakyat, termasuklah nasib orang muda sekali. Membicarakan perkara-perkara tentang keadilan dan sebagainya. Okey? Sebab sekarang ni orang muda tengok situasi politik negara. Ya. Jadinya orang muda macam saya ni nak mencari satu parti yang menjamin kestabilan negara ni sampai bila dia boleh bawa. Betul. Nasihat saya jangan masuk parti muda je. Sebab apa? Lepas 40 tahun parti tu boleh ditutup. Dia kalau nak masuk parti, kita kena ada parti yang kita boleh join for our lifetime. Sepanjang hidup kita mati dengan parti tu. Kalau macam parti tu pun namanya parti muda, maknanya bila you dah masuk 40, you dah tak muda lagi, you dah tak boleh masuk parti tu. You kena keluar parti, masuk parti lain. Tok, jadinya Tok, sekiranya saya hantar IC masuk ahli UMNO, apa yang saya perlu buat? Okey, kita sekarang ni dah pindah perlembagaan UMNO, dan selepas kita pindah perlembagaan UMNO ni, ROS luluskan saja, kita boleh register secara online di UMNO Online. Maknanya isi borang, nanti scan IC kita tu, automatik kita akan diterima menjadi ahli. Terus boleh print kita punya CJ keahlian. So, boleh datang untuk Sabtu ni. Sabtu ni. Ada apa? Pencarian TikTok audition. Saya nak ambil kesempatan ni
pada hari Sabtu ni pukul 9 pagi kita di media media perpaduan Sekretariat Media Perpaduan kita buat uji bakat pencarian pemengaruh bukan pemengaruh ataupun influencer. Kita nak cari influencer orang yang boleh jadi jurucakap. Kalau dia tak boleh jadi jurucakap, dia boleh buat lawak kat TikTok ke yang boleh menarik minat orang kepada kerajaan perpaduan. Ataupun dia tak boleh bercakap, dia tak boleh menarik, dia bisu. Tetapi dia boleh buat animasi, dia boleh buat video bisu menggunakan bahasa isyarat yang boleh menyebabkan orang menyokong kerajaan perpaduan ni. Jadi kita welcome mereka ni. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 15 hari bulan. Hadiah dia boleh tahan lah. Hadiah pertama RM3,000. Hadiah kedua RM2,000. Hadiah ketiga RM1,000. Hadiah keempat RM500. Saya nak masuk boleh tu? Boleh. RM1,000 Salam dulu, saya siap. Kau jangan ingat aku akan jadi hakim. Aku tak akan jadi hakimnya. Jadi tidak boleh mempengaruhi hakim-hakim. Okey, silakan. Soalan lain. Jadi tu diorang boleh pergi tengok, boleh scan tu untuk nak register ke apa? Siapa yang nak register tu boleh scan standby telefon. Macam mana dia orang nak standby telefon? Dia orang ni Langsung pergi tengok kat Facebook kan. Pergi kat Facebook saya lah. Pergi kat Facebook saya Kita ada buat poster kita ni. Tuan-tuan pergi ke Facebook ke Instagram saya ke kita ada ni tengok ni TikTok. Okey. Siapa nak masuk ni, pergi kat poster ni, scan barcode ni, isi borang penyertaan. Share link tu dekat pin. Share link Google Form tu dekat pinkan ke. Mereka yang terlibat ini diminta untuk kata orang tu menyediakan video contoh. Kalau boleh bagi video contoh lagi baik. Dan masa sesi uji bakat ini mereka akan diberi peluang. Kita bagi 3 minit. Apa dia nak buat atas pentas, dia buat. Kita akan ada pengadil-pengadil kita daripada PKR ada, daripada DAP ada, daripada Amanah ada, daripada UMNO pun ada. Okey? Ketuk, silakan. Hari ni tu ada satu firma guaman tu. Ya. Dia hantar surat kepada ketua pengarah penjara tu dia nak minta penjelasan lah macam mana Datuk Zahid boleh dapat dia dalam surat tu dia kata keistimewaan untuk berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Apa pandangan tu? Pandangan saya? Saya akan mencadangkan supaya keistimewaan juga diberikan kepada orang yang nak melawat Muhyiddin Yassin, Tun Daim, Tun Mahathir. Sama seperti dulu bila Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara juga, beliau juga diberikan keistimewaan untuk dilawati oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Okey? Nak tanya tu. Ada yang nak tanya? Silakan. Aizuddin. Han dah masuk lama tapi tak bercakap. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah. Ya. Tadi Datuk cakap pasal pempengaruh tu. Pemengaruh. Pempengaruh. Influencer. Bahasa Inggeris lah senang. Cakap bahasa Melayu pun tak pandai. Aku pun nak sebut susah juga. Ada bayaran ke Datuk? Tak ada. Masuk percuma, menang dibayar. Masuk percuma, menang dibayar. Kita nak cari siapa yang boleh hasilkan video-video pendek yang boleh membantu kita. Kita ni bukan macam Walaun. Walaun ni duit banyak. Dia boleh cari influencer yang
ada apa ni 1 juta 2 juta follower ni kan, dia bayar je. Dulu masa pilihan raya pun ada satu orang tu dibayar sampai 3 juta. Tapi dia janji dia bagi 1 juta je. Yang lagi 2 juta kena kencing. Tapi ada yang sampai post 4 kali dapat 100,000. Yang tu munasabah sikit lah. Saya dengar sampai 3 juta ni dahsyat juga dia orang punya duit ni banyak kan. Tapi kita tak mampu nak bayar banyak macam tu. Jadi apa yang kita buat, kita nak gather siapa yang nak menyumbang kepada kerajaan perpaduan ini, nak membantu mengkukuhkan kerajaan perpaduan. Tapi kita bagilah insentif siapa yang bagus video dia ni, kita akan bagi hadiah. Kita akan bagi hadiah. Jadi dari hasrat kita daripada program ni, kita akan kenal pasti siapa yang boleh jadi content provider kepada media perpaduan. Tak adalah hari-hari asyik saya je buat video kan. Kita nak dengar orang muda. Sebab orang muda ni dia lebih suka dengar orang muda yang bercakap dengan bahasa dia, gaya lenggok bahasa dia, kan, slang dia kan. Tok bukan muda? Saya muka nampak macam muda tuan-tuan. Kan. Tapi saya rasa di kalangan anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah ni, dia lebih suka tengok muka macam ni. Kan? Walaupun dia anak Un kan. Dia orang ni lebih suka tengok orang muda tuan-tuan. Kita ni yalah maklum lah, umur pun dah 50 saudara. Nampak je macam muda. Jiwa muda. Jiwa memang muda tuan-tuan. Okey? Okey. Soalan kedua. Soalan kedua Okey, ni soalan ni macam lain satu sikit lah. Tapi saya memang daripada dulu lagi nak tanya ni. Okey. Betul ke dalam ni ada banyak penyokong-penyokong PN dalam ni? Betul ke dakwaan Datuk sebelum ni mengatakan Anwar tu buat? Betul ke? Saya dah jawab. Kita sekarang ni sudah berada di dalam satu kerajaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Kita malah angkat dia menjadi Perdana Menteri. Bukan saya yang pilih. Rakyat Malaysia yang memilih untuk tidak memberikan BN menang, PH pun tak menang, PN pun tak menang. Last kali kita terpaksa berpakat dengan musuh-musuh politik. Kita dah bersetuju. Kita tak akan ungkit semua cerita lama apa yang kita cakap terhadap Datuk Seri Anwar, terhadap DAP, terhadap PKR, terhadap Amanah. Dan mereka juga bersetuju untuk tak cakap lagi apa yang dia cakap terhadap BN. Kan? Ini kita kena jelas lah. Kita tengok siapa yang ajar kita benda ni. Antaranya Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dulu dia kata bahawa PAS ni parti ajaran sesat. Betul tak? Ada pernah dengar? Zudin? Pernah dengar, Din? Pernah dengar kan? Sekarang ni ada tak dia cakap PAS tu parti ajaran sesat? Padahal sekarang ni lagi menyesatkan. Betul tak? Tapi tak adalah dia ungkit balik cerita-cerita buruk yang dia cerita tentang kawan baru dia sekarang ni. Ini kita kena faham lah. Ini pilihan rakyat yang buat, bukannya kita yang pilih. Jadi daripada segi pergi Datuk tu, dakwaan tu betul lah? Saya tak nak jawab lah. Sebab benda ni kita dah cakap dulu kan. Engkau orang pun kita dah cakap banyak kali. Suruh bagi undi kepada Barisan Nasional. Jangan berbelah bagi. Ramai, ada lebih kurang 4 juta lebih tak faham bahasa. Bagi juga undi pada Bersatu dan juga PAS kan? Kita nak cakap apa lagi? Kita dah move on. Kita dah move on. Engkau orang ni kena belajar move on lah. Dia pun dah dapat pengampunan. Okey? Tapi itulah. Dia tak ada tapi-tapi lah, Din. Engkau nak tapi apa? Cuba jawab kenapa Muhyiddin sekarang ni tak cakap yang apa ni PAS ni parti ajaran sesat. Cuba bagi satu nas yang menghalalkan tindakan Muhyiddin, menghentikan kenyataan dia ni. Cuba bagi. Mestilah nak jaga hati kawan baru kita, betul tak?
Takkan nak lukakan hati kita dengan membangkitkan isu lama. Betul tak betul? Din, kau ada girlfriend tak, Din? Aku nak cakap, kalau pakai isu semasa ni mungkin kau tak faham bahasa. Dah kahwin? Masa sebelum nikah tu, ada tak benda tak baik yang awak punya isteri sekarang ni pernah lakukan? Tak pasti ke tak berani nak cakap, Din? Ataupun nak jaga hati dia, you takkan bangkit benda tu? Maknanya you pun nak jaga hati isteri kan? Sama juga, dulu kita bermusuhan dengan Datuk Seri Anwar. Apa yang kita tak cakap terhadap Datuk Seri Anwar dan apa yang Datuk Seri Anwar tak cakap terhadap Datuk Najib. Betul tak? Betul. Masing-masing ada cakap benda tak baik. Tapi bila kita dah duduk satu bumbung, umpama macam you dengan isteri you dah berkahwin, takkan kita nak bangkit lagi. Takkan nak cerita lagi, you dulu dengan boyfriend lama you macam ni. Takkan benda macam ni yang boleh mengeruhkan hubungan rumah tangga tu you nak bangkitkan. Kan? Tapi pasal dia lah setengah-setengah orang tu dia tak ada modal, kan? Dia akan keluarkan balik kenyataan-kenyataan lama saya. Dia akan keluarkan balik Datuk Seri Anwar menyanyikan lagu Hoi Hoi Ahoi. Betul tak? Tapi kalau kita ni, kita tak berjiwa besar, kan? Kita mudah koyak, kan? Maka kita teringat balik apa yang kawan kita sekarang ni dulu pernah kata pada kita. Kita maknanya kita tak berlapang dada, maka kerajaan baru ni takkan kekal lama. Agenda raya itu sebab kita telah bersetuju, kita mengenepikan sebarang bentuk perbezaan, kita meletakkan di hadapan kita, kita highlight benda titik persamaan kita. Kebersamaan kita tu kita utamakan. Okey? Muhammad Ihsan Mansur. Waalaikumsalam. Saya tak ada nak soalan nak tanya lah, cuma nak nyatakan pendapat lah sebab saya ikuti live Datuk setiap hari ni. Okey, terima kasih. Cuma kalau live akan datang tu, apa kata kalau kita invite sekali pihak belah sana tu, macam paling baru ni yang saya hangat saya tengok. Ini baru lepas tadi tu pun walaun juga tu. Dia kalau geng kita, dia tak tanya hal-hal bab liwat ni tuan-tuan. Kita buat sesi apa macam planning lah, maksudnya macam invite macam Papa Gomo ke dengan Cikgu Ubat ke, sebab dia orang juga dekat TikTok ni. Saya dah banyak kali invite Papa Gomo ni, tapi tak pernah pun dia request nak masuk. Yang pernah sekali yang berani masuk Atan Likas. Kita pergi jemputan kepada Cikgu Ubat dengan Papa Gomo ni contoh. Okey. Boleh. Saya menjemput dengan ini, dengan rasminya menjemput Papa Gomo untuk join live saya ni. Bila-bila masa datang je. Kita tiap-tiap malam pukul 10.30 malam tu memang kita akan live. Mula-mula saya akan bawa tajuk-tajuk isu semasa. Lepas saya jawab-jawab tu, studio punya soalan pun ada. Lepas tu kita boleh buka lah, tak ada masalah lah. Papa Gomok ke, Papa Kurus ke, Papa Beruang ke, silakan. Kan? Atan Likas ni dia nak datang lagi sekali pun, silakan. Kan? Jangan dia koyak kan. Lepas tu janganlah menjerit-jerit. Nak berdebat, kita berdebat cara terhormat. Okey? Betul. Cikgu Ubat pun boleh, tak ada masalah. Saya pun nak tanya dengan dia kan. Ketika saya duduk dalam penjara, apa pasal dia datang ke rumah saya? Dan apa dia buat dekat dalam rumah? Ketika dia rumah tu rumah isteri saya kan. Dia datang ke rumah saya. Apa dia buat kat dalam rumah tu? Jeng. Jeng. Saya dah suruh dia bersumpah menafikan perbuatan dia tu. Sampai sekarang Cikgu Ubat tak berani bersumpah. Jangan dia kira kepala gila dia je. Kita pun ada kepala gila kita juga. Okey? Okey, baik. UG Rock Classic. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Saya tertarik sikit lah dengar nama Mukri sebut kat Kedah. Awak tertarik tang rambut yang licin ke?
Oh, okey. Remaja purba. Okey. Lebih kurang Tuan Mahathir ni. Remaja purba. Selalu tidak malam masak Datuk masuk. Ya. Bagus. Tu, tanya Datuk je tu. Simple ni satu soalan. Ya. Tadi Datuk kata mungkin Sanusi risau mungkin Chris akan naik lah kan? Ya, betul. Tapi dia orang ni tak sedih ke? Yang lepas ni Chris hilang wang pertaruhan? Siapa? Chris kan yang lepas pihak hari tu hilang wang pertaruhan. Oh, deposit. Deposit hilang. Saya ingat kalau misalnya sekali lagi kalau Mukhris bertanding atas tiket Perikatan Nasional, Sanusi pun akan turun, akan bantu untuk hilangkan lagi deposit dia. Sebab dia dah tahu. Sebab dia dah tahu bahawa si Boboy ni akan menggantikan dia menjadi calon menteri besar. Jadi sebelum Boboy tu ada cukup syarat untuk diangkat menjadi calon menteri besar, dia sendiri akan membantu untuk meruyupkan Boboy. Okey. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, soalan studio silakan. Tok. Ini daripada WhatsApp tu Alright. Okay. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya Najmi, berumur 25 tahun. Okey. Sebagai pendukung kerajaan perpaduan dan juga penyokong PH, saya amat suka melihat kesepaduan dan tolak ansur yang ada dalam parti komponen kerajaan perpaduan. Okey. Tetapi ura-ura kuat mengatakan BN akan terus memperjuangkan kebebasan Datuk Najib Razak. Bagi saya itu adalah limit tolak ansur yang saya sebagai pendukung boleh diterima juga. Jadi mohon pendapat komen Datuk berkaitan ura-ura. Macam ura-ura apa? Ura, dia kata ura-ura kuat mengatakan BN akan terus memperjuangkan kebebasan Datuk Najib. Keadilan. Ya. Keadilan tu. Itu bukan ura-ura. Dia tanya tu. Ini bukan ura-ura. BN UMNO khususnya memang akan terus memperjuangkan supaya Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Kerana apa yang berlaku ke atas diri beliau memang jelas tidak adil. Bagaimana seorang hakim yang tak ada pengalaman untuk mengambil kes jenayah tiba-tiba ditukarkan menggantikan Hakim Sufian Razak. Baru seminggu Hakim Sufian Razak itu menjadi hakim untuk membicarakan kes SRC International Datuk Najib. Tiba-tiba dia ditukarkan, digantikan oleh seorang hakim yang tak ada pengalaman bernama Nazlan Ghazali daripada hakim Mahkamah Komersial. Tiba-tiba terus ambil kes jenayah yang berprofil tinggi. Dan bila kita siasat, rupa-rupanya dialah hakim, dialah manusia yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC International. Dia sebagai Head of Legal and Corporate Affairs Maybank ketika itu. Kita bayar, 1MDB bayar RM800,000 untuk perkhidmatan yang diberikan oleh Maybank. Dan dia merupakan General Counsel Maybank. Dia merupakan Company Secretary Maybank. Dia memang dipilih oleh Mahathir kerana dia ada conflict of interest. Tetapi dalam penghakiman dia kata Datuk Najib bersalah bila mana Datuk Seri Najib mencadangkan penubuhan SRC International itu sendiri pun dah salah. Dah ada niat tak baik nak menggelapkan duit kuop. Padahal dialah yang sebahagian daripada pihak yang telah menghadiri mesyuarat untuk mencadangkan penubuhan SRC International. Ini belum lagi kita bincang soal penemuan ataupun bukti-bukti terbaru yang Datuk Seri Najib punya peguam minta untuk dikemukakan di mahkamah. Contohnya dalam dari bab dapatan berhubung dengan penglibatan Nazlan, minit mesyuarat, berdokumen-dokumen yang ditandatangan oleh Nazlan. Tapi sehingga hari ini, walaupun SPRM mencadangkan supaya Hakim Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kandung Keseksaan kerana telah menghukum tidak bersandarkan
undang-undang, sehingga hari ini tidak ada pendakwaan oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Sama juga pihak SPRM mengesahkan bahawa Hakim Nazlan sudah melanggar Kod Etika Hakim 2008, Seksyen 8 dalam kurungan 1A. Sehingga hari ini Chief Justice yang dicadangkan namanya oleh Tommy Thomas, bukan melalui Judicial Appointment Commission, tidak melakukan tindakan tata tertib ke atas Nazlan. Jadi selagi Nazlan tidak dihadapkan ke muka pengadilan, macam mana kita nak terima apa yang dilalui oleh Datuk Najib? Datuk Najib minta supaya dia dibenarkan untuk bawa Queen Counsel. Sedangkan Tommy Thomas boleh engage King Counsel, tak ada masalah. Dalam buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas, dia sendiri mengatakan bahawa dokumen kes SRC ni 30,000 muka surat. Dia perlukan masa, very complicated. Tapi bila kita minta Queen Counsel, Peguam Datuk Najib minta Queen Counsel, dia orang tak bagi Queen Counsel. Bila nak pakai Peguam Zahid Co, Hisham Pokteh, dia minta masa 3 bulan. Kalau tak bagi 3 bulan pun bagilah 2 bulan. Macam mana nak baca 30,000 muka surat? Kalau langsung tak diberikan masa untuk pihak peguam membaca dan menyiapkan hujah-hujah untuk mempertahankan Datuk Seri Najib. Memang terang-terang Datuk Seri Najib tidak diberikan keadilan. Okey Dok, cakap pasal Datuk Seri Najib ni, sebagai orang yang rapat dengan Datuk Seri Najib, orang yang rapat dengan keluarga Datuk Seri Najib, bila agak-agak Datuk Seri Najib ni dikeluarkan? Saya menjangkakan dia ni, Datuk Seri Najib ni hanya boleh mendapat keadilan sekiranya kita tukar Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara. Cuma masalahnya Datuk Seri Anwar belajar melalui kesilapan Perdana Menteri yang lepas, khususnya Tun Mahathir. Tun Mahathir ada pengalaman bila dia tukar Peguam Negara, last kali dia kena saman balik, negara kena bayar 3.7 juta ringgit kepada Tan Sri Apandi Ali. Dan dia pun ada pengalaman bila dia tukar Ketua Hakim Negara daripada Tun Raus kepada Tan Sri Richard Malanjut. Kita gunakan ianya sehabis baik untuk menjadi modal politik. Jadi takkan Datuk Seri Anwar tak belajar melalui kesilapan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir bila dia dapat kuasa, dia boleh gunakan kuasanya sepenuhnya kerana dia ada 5 tahun untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke 15. Dia ada 5 tahun. Tapi Datuk Seri Anwar bila dia dapat kuasa 6 bulan daripada tarikh tu, dia kena berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Jadi kalau saya baca gerak-geri Datuk Seri Anwar ni, bacaan politik saya nampak dia akan gunakan kuasa dia untuk buat pertukaran-pertukaran penting ini selepas pilihan raya di 6 buah negeri ini. Jadi kalau tanya dengan saya, bila masa yang paling baik yang saya boleh jangkakan Datuk Seri Najib mungkin boleh keluar, saya nampak selepas pilihan raya yang 6 buah negeri ini. Yang ini yang saya nampak. Kedua, ada kemungkinan besar pembebasan itu juga boleh berlaku sekiranya Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja. Ini di luar bidang kuasa Datuk Seri Anwar. Dia boleh memujuk, dia boleh merayu ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong, tetapi last kali ianya atas budi bicara ke bawah duli tuanku. Hanya tuanku boleh memutuskan sama ada nak beri pengampunan ataupun tidak. Kalau misalnya tuanku putuskan sebelum dia berundur dan kembali berkhidmat sebagai Sultan Pahang, mungkin sebelum beliau berangkat balik lah, maknanya paling lewat pun ujung tahun. Ini yang saya punya bacaan lah. Tetapi ialah Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Tak tahu kalau besok lusa tiba-tiba Ketua Hakim Negara merasakan dia dah tak nak lagi. Sebab kes conflict of interest ni
bukan hanya satu kes Datuk Najib ni yang melibatkan Hakim Nazlan. Ada satu kes di antara Citibank dengan apa ni, ada sebuah syarikat yang lawan dengan Citibank. Tak silap saya, satu syarikat lawan dengan Citibank. Hakim Nazlan terlibat juga. Dia mempunyai konflik of interest dengan peguam yang mewakili Citibank tu. So, tak mustahil besok lusa tiba-tiba Ketua Hakim Negara merasakan bahawa tak berbaloi dia mempertahankan Nazlan lagi. Nampak sangat yang dia tidak berlaku adil. So, kemungkinan besar Hakim Nazlan kena apa yang dipanggil sebagai tindakan tata tertib. Secara automatik, kes Datuk Najib tu perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak ada konflik kepentingan. Ataupun tiba-tiba Peguam Negara dakwa Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan seperti mana dicadangkan oleh pihak SPRM. Kes Datuk Najib perlu dibicarakan semula. Retrial. Bila retrial, Datuk Najib akan ada hak untuk diikat jamin. Maka dia bebas. Maka dia bebas dan dia boleh bertanding semula kalau dia nak. Datuk, menghadapi PRN ni, ada kesan tak, ada perbezaan tak antara ada Datuk Seri Najib ataupun tak ada Datuk Seri Najib dalam PRN? Saya boleh jangkakan kalau Datuk Najib ada, Negeri Sembilan, Selangor dan Penang confirm menang. Confirm menang. Sebab kita sekarang ni kita losing Malay grounds. Dan Datuk Najib antara orang yang popular di kalangan masyarakat Melayu. So kalau misalnya Datuk Najib menjadi kita punya campaign manager, membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin di 3 buah negeri yang kita masih menguasai ini, di Selangor, di Penang dan di Negeri Sembilan, confirm menang. Dan tak mustahil kita boleh menang Terengganu dan juga Kedah. Kelantan ni bagi saya memadai lah kalau kita dapat mendapat perwakilan yang mencukupi. Kita boleh jadi pembangkang yang boleh melakukan semak dan imbang. Itu pun dah kira bagus. Itu pun dah kira bagus. Kita nak, yalah, orang Kelantan ni dia tak kisah minum mandi teh ais pun dia okey, so nothing much that we can do. Tapi yang penting orang Kelantan mesti ada ramai manusia-manusia yang boleh jadi penyembah imbang kepada kerajaan negeri Kelantan, supaya mereka ni tidak boleh sewenang-wenangnya tukar Mercedes, bagi apa ni duit raya kepada ahli-ahli lembaga pengarah syarikat air Kelantan, sedangkan masalah air Kelantan tak selesai, kan? Benda-benda macam ni perlu dihentikan. Okey? 1 jam 8 minit. Satu lagi. Tadi Tok cakap kalau adanya Datuk Seri Najib menghadapi PRN ni, BN boleh dapat balik undi-undi yang kata Malay apa? Kita boleh gain Malay ground. Okey. Tapi adakah memberi kesan kepada pengundi-pengundi Pakatan Harapan? Saya cakap terus terang lah, pengundi Pakatan Harapan ni kalau pilihan raya lepas 98%, 98% mereka ni bersama dengan PH. Dulu pun pengundi-pengundi Pakatan Harapan ni kecam Datuk Zahid dahsyat. Dahsyat dia orang kecam Datuk Zahid. Tapi bila Datuk Zahid mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan berbanding bersama dengan dengan walaun PAS dengan Bersatu, mereka punya tanggapan terhadap Datuk Zahid berubah. Sama juga kalau Datuk Najib keluar, Datuk Najib bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin tanggapan terhadap Datuk Najib juga akan berubah. Saya yakin. Saya yakin. Last tu ni soalan netizen tu Dia tanya nak minta pendapat Datuk. Dia kata apa pendapat Datuk tentang posting Hishamuddin itu.
sekarang ni kita tengok banyak dia bergaul dengan puak-puak PN. Syamuddin Tun Hussein. Syamuddin Tun Hussein tu. Kalau dah tahu dia tu pengkhianat, yang kita pergi tengok posting ni buat apa? Kan? Kecuali kalau engkau tu memang dah menghala ke Perikatan Nasional. Memanglah kau akan dengar keluar kejap, keluar terus. Keluar tak balik-balik, kan? Memang kau akan dengar benda-benda mengarut macam ni. Betul tak? Sebab hati dah tak ada dengan UMNO. Orang yang menonton manusia macam Atalika, Zam Yahya. Lepas tu siapa sedar yang gemuk tu, apa ni? Yang apa ni, Misai Kontot tu, yang dulu orang Main tu. Hari ni hari-hari duk melalak dekat podcast dia. Kan? Kalau dah diorang ni dah bertukar menjadi walaun, memanglah itulah dia punya makanan harian dia, yang dia jadikan halua telinga dia. Sebab dia kata dia lah dekat parlimen ada dekat dalam parlimen BN kan. Ya. Tak ada bergaul dan sebagainya, banyak bergaul pada ni. Kita dah cakap dia selesa bersama dengan geng-geng pengkhianat dan walaun. Betul tak? Kalau dia ada hati ke UMNO, dia akan bergaul dengan orang UMNO. Tapi kalau memang dia ni dah nekat dah nak khianat kita, Hisham dia tak ada masalah kalau dia bayar 100 juta. What is 100 million to hit? Ada duit. Dia bayar dulu ketua-ketua UMNO bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian tiap-tiap bulan. 30,000, 20,000, 5,000 paling kurang. Busuk-busuk pun 5,000. Dia duit banyak. Kan? Tok, tapi kan saya nak tanya. Yang saya nak tanya, macam Hishamuddin, dia dah digantung daripada UMNO. Ya. Tapi dia masih ahli parlimen Barisan Nasional lah. Dia masih ahli parlimen Barisan Nasional. Kenapa boleh jadi macam tu lah? Walaupun dia dah digantung. Sebab dia hanya digantung keahlian UMNO dia. Dia tidak digantung keahlian Barisan Nasional. Okey? Faham? Dan kalau dia lompat parti, dia akan kehilangan kursi sembrong. Dia kena bertanding balik semula. Kalau UMNO buang dia, pecat bau ni. Kalau UMNO buang dia, dia kekal sebagai ahli parlimen. Itu sebab UMNO tak buang dia. Kita gantung dia tak bertali. habis. Faham? Oh. Kalau bini kita no shoes, main dengan jantan lain, keluar dengan jantan lain, itu kadang-kadang ada lelaki dia saja tak nak cerai. Itu dipanggil gantung tak bertali. Oh. Lepas ni kita boleh tukar nama gantung H2O namanya. Macam mana gantung tak bertali? Gantung H2O. Macam mana kita gantung H2O? Macam tu lah. Gantung tak bertali. Okey? Okey. Ada lagi? Seorang netizen tu Ya. Dia student daripada Singapura. Daripada Singapura. Student daripada Singapura? Okey. Dia visa tu Visa. Dia kata, Tok, dia kata teman-teman kami student bila balik mengundi hari tu, dia kata dia diarahkan oleh ibu bapa untuk hanya mengundi perikatan saja. Okay. Jadi dia kata mengapa tidak kerajaan adakan pengundian di kampus saja, jimat masa dan tambang, serta dapat elakkan daripada dipengaruhi oleh warga-warga senior. Dia kita boleh mohon untuk undi pos. Seluruh kawan-kawan di universiti boleh mohon. Tapi universiti tempatan tak boleh. Universiti luar negara. Luar negara boleh. Dia kata kawan-kawan dia di universiti tempatan pun sama juga. Universiti tempatan mana? Universiti dalam Malaysia tu. Tak tahulah, tapi itu satu pandangan. Tapi pandangan lagi satu pandangan kan. Dulu yang menyebabkan kita kalah 2018 pasal anak-anak ni lah. Anak-anak ni balik mempengaruhi mak bapak. Merayu dengan mak bapak, tolonglah mak kan. Saya tak larat ni nak bayar PTPTN ni kan. Gaji tak cukup kan. Tolonglah kali ni undilah Pakatan Harapan. Itu 2014. Itu 2018. 2015 mak dia pula suruh dia. Terbalik kan. Itulah. Jadi dia cadang gitulah dekat kampus. Jadi orang
mak ayah tak boleh pengaruh. Dulu anak-anak yang bengong. Sekarang mak bapak jadi bengong. Okey. Kita dah siaran selangsung 1 jam suku. Alright. Terima kasih Tok. Sudi jemput saya. Okay. Kita nak jemput lagi. Bukan kau kerja sini ke? Bapak saya tengok tu. Pakcik, saya nak beritahu ini staff saya pakcik Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share, kita berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin.